Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ustazah Ira akan memberikan tutorial bagaimana hendak membina kuis menggunakan Google Form. Baik. Apabila kita hendak membina kuis, perkara pertama yang perlu ada ialah akaun Google. Yang kedua, saya akan tunjukkan macam mana nak buka form, ya, Google Form. Yang ketiga, kita akan bina kuis dan kita akan lihat balik apa yang kita bina, dan seterusnya kita tengok responsa dan juga kita akan share bahan yang kita buat. Okey, kita akan ke laman ni, iaitu saya menggunakan web yang diberikan oleh kerajaan dan saya menggunakan email yang telah diberikan oleh MOE. Baik, kita login. Email ni yang ada nombor banyak-banyak ni, saya rasa semua cikgu ada kan. Okey. Sebentar. Baik, apabila dah terpaparnya ni, macam ni paparan ni, okey, cikgu pergi dekat guru, ya. Wajiblah kita akan ambil menu guru. Baik, di sini banyak menu-menu yang saya rasa cikgu-cikgu dah tahu, dah belajar dah macam mana nak ambil menu-menu ni. Tapi saya tak pergi kat sini, kita akan ambil profil kita. Okey. Yang ni profil saya. Dan cikgu nampak ada titik 9 ni, ya. Okey, ni nama titik 9. Klik di sini, cikgu akan dapat akaun, Gmail, Drive, Classroom semua ni. Okey, scroll di bawah, kita akan ambil form. Okey. Baik. Okey. Ini apa ni, kuis yang telah saya bina, iaitu contohnya saya akan ambil kata pinjaman bahasa Inggeris ni, ya. Kita tengok dulu. Okey. Ini yang saya telah bina dan saya telah share di grup-grup. Ya, banyak yang saya sharekan di grup ada di grup saya yang baru saya bina tadi. Okey. Baik. Jadi kalau ada gambar mungkin dia berat sikit lah untuk nak loading kan, sebab ini yang telah kita buat, yang telah saya buat. Okey, ni ya, saya buat. Dan di sini kenapa dia loading lama, sebab dia nak tengok responses ni lah. Bila kita share dekat mana-mana, kita akan dapat lihat responses ni. Ya, responden yang telah membuat kuis kita. Ni dah sebanyak 1,387. Okey. Yang saya kata tadi, kita boleh tengok responses. Dan di sini kita akan lihat summary. Okey, summary siapa yang jawab. Ya, di bawah ni ada kelas semua. Ni peratus-peratus yang menjawab. Dan di sini ada individu. Yang ni kita boleh lihat lah siapa yang menjawab secara detail, ya. Contohnya kalau kita tengok yang keberapa, contohlah kan, saya tunjuk sikit. Okey, Ira tu nama saya lah sebab saya testing. Ya, dia berkata pada internet. Okey, setiap individu yang menjawab tu kita akan dapat lihat lah, ya, dia betul ke salah. Dan di sini di sebelah kanan saya ada gambar Excel ni kan. Okey, kat sini kita klik, kita akan download responses ni. Baik, bila kita bila kita download responses ni, dia akan keluar dalam bentuk Excel. Okey, berapa bilangan yang telah menjawab. Okey, nanti saya akan tunjukkan lah. Ya, tu dia tengah masukkan. Saya tunjuk dulu, ya. Ni. Okey, kata pinjaman bahasa Inggeris. Saya. Ini adalah responden yang telah menjawab, ya. Banyaklah kan. Okey. Kalau cikgu nak buat untuk sekolah ataupun mudahlah cikgu nak tengok, tapi saya ni tak tengoklah sebab kita post dalam Facebook, benda ni dibuat oleh semua murid kan. Jadi tak perlulah kita tengok. Baik, saya pergi ke tujuan asal kita tadi. Okey, kita pergi dekat Google Form. Pastikan cikgu ambil yang warna ni, ya, warna purple Google Form ni. Baik, saya akan ambil satu yang kosong.
Bila cikgu buka dekat sini, perkara pertama kita tulis tajuk lah. Ya, blank question yang kosong ni kita tulis tajuk. Contohnya, saya tulis Jawi. Okey. Form description ni apa-apa sajalah cikgu nak buat. Contohnya disediakan. Ya. Disediakan oleh Ustazah Ira. Contoh ya. Okey. Bila berada di sini, kita berada di question ni. Okey. Di sini adalah soalan. Bila kita klik je, dia akan keluar lah. Ya. Okey. Siapakah, kita bina soalan ya. Siapakah nama Nabi kita? Contohlah kan. Okey. Di tepi sebelah kanan ni ada pelbagai menu. Ya, menu ni adalah menunjukkan bentuk mana yang kita pilih. Contohnya kita pilih multiply. Multiply bermaksud pelbagai pilihan jawapan. Okey, contoh Nabi Muhammad. Okey. Yang kedua kita add lah. Ya, tekan je add bawah tu. Okey. Okey, option. Kita letaklah Nabi Musa. Contohlah kan. Dan yang ketiga. Okey. Lambat sikit ya. Dia bergantung pada internet lah ni. Okey. Di sini kan cikgu ada nampak di hujung ni, kalau cikgu tak jadi dengan jawapan ni, pangkah je lah ya, remove. Kalau cikgu nak letak gambar, cikgu kliklah add image ni. Okey, macam biasa. Okey, yang ni contohnya Nabi Ibrahim kan. Okey. Dan di bawah ni ada answer key. Katakan mana jawapan yang betul. Okey, contoh Nabi Muhammad betul kan? Dan dah siap soalan kita. Senang je kan? Baik. Jadi soalan ni kalau boleh kita tulislah nombor 1 kan? Okey. Seterusnya cikgu akan duplicate. Ni nampak ni duplicate bawah ni, tekan je. Kalau tak jadi soalan nombor 1 ni nak buang, tekan je delete. Okey. Baik, yang di sini ada require. Okey, require ni contohnya cikgu nak dijawab. Dia wajib. Jadi require lah. Dia mesti jawab soalan ni. Okey. Dan kalau cikgu nak duplicate lah. Okey, tambah je. Kalau saya senang buat duplicate sebab bentuk tu kita dah seterusnya kita akan buat. Baik. Di sini ada short answer, paragraph. Okey, ini semua cikgu boleh cuba ya. Saya pun belum cuba pelbagai lagi. Saya baru cuba 1-2 perkara je. Baik, yang di sini ada menu. Okey, ini adalah tambahan add question. Kita nak tambah satu-satu bahagian soalan ni kan. Okey, di sini import question. Yang ni adalah add title, description. Yang ni kalau kita nak tambah image dekat atas ni. Dan yang ni kalau kita nak tambah video. Dan ni add section. Okey, contohnya kita nak tambah nama. Okey, saya belum letakkan nama lagi tadi kan. Lupa pula nak masukkan. Okey, tengok dah ada. Kita tambah. Setiap kali kita nak tambah question, kita akan klik dia butang tambah ni. Ataupun kalau kita nak duplicate, ambil yang ni. Saya suka duplicate lah untuk soalan seterusnya. Sebab bentuk tu memang kita dah nak macam tu kan. Okey. Jadi, baik. Di sini ya. Nak letak nama, kita biasa ambil answer. Contohnya, kita nak responder kita tu letak nama kan. Okey. Macam tu je lah. Okey. Kita nak tengok dah jadi. Dah jadi. Klik je tempat lain. Kita nampak dia dah jadi kan. Okey, kalau kita nak duplicate, kita nak tulis sniper nama sekolah kan. Okey. Dah jadi sekolah. Nak lagi nak tambah apa? Duplicate je. Copy dah maksudnya kan. Kelas. Okey, dah jadi. Baik. Yang ni kita nak require, maksudnya nak suruh dia jawab lah. Wajib diisi kan. Ni wajib diisi. Okey. Sekarang kita dah ada nama tajuk kuis kita. Kita ada nama, kita ada sekolah, kita ada kelas dan kita dah bina pun soalan kita. Kita nak make up. Nak make up. Dekat sini ada customize
tema lah, theme. Baik, choose image. Okay, image ni cikgu boleh upload ataupun upload ni daripada komputer cikgu. Guna foto. Okay, lah. Okay, contohnya kita nak scan. Okay, contohnya yang ni lah. Okay, insert. Nampak ya, dia dah ada gambar kereta api. Okay, tema color yang kat luar ni kita boleh tukar ya. Contohnya kita nak tengok apa? Kuning. Ataupun tak sesuai biru. Add saja. Okay, nanti dia akan keluar yang kat luar tu biru ya. Dan di bawah ni ada font style, beberapa font. Tapi tak banyaklah pilihan dia. Okay, jadi dah siap kita punya tema. Baik, di sini add-ons. Add-on ni dia adalah tambahan ya. Contohnya cikgu nak set masa, okay, dia kena tambahkan dulu. Di sini menu. Okay. Ini menu add-on ni kalau dia sebagai sampingannya ni, kalau cikgu nak tambah lah, kalau tak nak, tak penting pun. Kan? Ada orang dia nak buat, ada orang dia tak nak. Okay, kalau tengok kat sini saya terang lah. Contohnya cikgu nak ambil timing file ni. Kat sini saya ambil ya, timing. Okay. Cikgu klik, cikgu install. Macam saya dah install. Okay, pangkah. Kemudian, cikgu buka add-on ni, dia dah ada kat sini. Okay. Bahasa bila guna nanti kena explore lah. Ya, saya nak terang yang tu benda yang tak wajib. Sekarang ni saya terang apa yang wajib dahulu. Baik. Dekat sini, terang. Okay, contohnya, cikgu dah ada 3 bahagian tadi. Sekolah, kelas dengan nama kan. Cikgu nak ni. Add section. Maksudnya, bila dah tulis bahagian depan, dia akan pergi sebelah muka surat. Ni add section. Okay, tambah je. Okay. Maksudnya, dia akan pergi ke muka surat. Seterusnya. Ya. Okay. Ini maksudnya, ini bahagian kedua lah. Ini bahagian pertama. Kalau dalam handphone kita tu, bila kita dah jawab yang wajib ni, dia akan pergi sebelah. Section kedua. Inilah bentuknya. Ya. Baik. Kalau kita nak gambar, senang aja. Macam ni kan, soalan cikgu tadi nak bergambar. Kita ambil yang kedua ni kan. Cikgu bergambar. Okey. Ambillah mana-mana gambar ya. Boleh daripada Google Drive. Okey, boleh daripada Google Image Search. Kalau nak search je lah kat sini. Contohnya kita nak Apple. Okey, Apple. Dah ada gambar apa kan. Jadi insert saja. Maknanya daripada internet kan. Okey, kita buat soalan. Contohlah kan. Takkan nak campur Nabi dengan Apple pula. Okey. Contohnya apakah nama buah ini? Okey. Senang je kan. Apakah nama buah ini? Nampak? Nanti kita akan buat pilihan jawapan. Ya. Okey, sekarang kita dah tahu bahagian nak buat soalan. Yang penting kita pilih ni. Kalau cikgu nak drop down, nak ni semua boleh pilih lah. Tapi yang biasa-biasa kita buat yang multiple choice. Okey. Seterusnya bila kita dah siap, macam saya kata tadi, tema pun kita dah make up dia cantik-cantik. Responsor belum lagi ya, selagi belum dijawab, belum ada responsor lah. Dan kita boleh tengok. Okay. Ini bentuk ya. Bentuk yang sebenarnya lah. Yang dalam handphone kita ataupun dalam laptop ke tab ke kan. Sebab tu saya kata tadi dia ada bahagian. Okay. Dia ada next. Kalau dalam handphone kita ada next kan. Okay. Kenapa dia tak pergi ke next? Sebab kita tak tulis lagi. Kita boleh cubalah sebelum kita hantar. Contohlah kan. Okay, next. Selagi kita tak jawab, maksudnya require tu, permintaan tu belum lagi ditunaikan. Jadi kita tak boleh pergi ke sebelah. Okay, yang ni kita jawab. Okay, apa pun nama buah nanti yang ni kita tak tukar tadi kan. Okay, saya nak cepat nak tunjuk contoh. Baik. Seterusnya kita pangkah je bila kita dah siap. Okay. Okay.
kat sini saya dah terangkan make a copy ni kalau kita nak copy kita punya quiz ni, kita nak buat satu lagi. Okey, ni kalau kita nak buang quiz kita ni. Yang ni kalau kita nak print. Okey, contohnya cikgu nak print kan. Lambat sikit. Okey, sebab bila kita buat kadang-kadang kita nak bagi kat murid kita, kita boleh print. Tak payahlah lambat kan. Okey. Apa lagi ya? Okey, ini kalau kita nak share quiz kita dengan kawan-kawan kita dekat email ke, ya. Preference ni ni pun kalau kita nak apa tu? Share jugalah saya ni. Tak apa tu tak baik. Yang penting kita dah siap buat, okey, kita dah letak nama, kita dah letak, kita tak tajuk, kita letak nama, sekolah, kelas dan kita buat section. Kalau tak buat pun tak apa. Okey, kalau nak buat straight ke bawah pun boleh. Nak buat banyak pun boleh soalan. Saya tunjuk 2 je kan. Okey. Seterusnya kita nak export. Kita nak apa ni? Share bahan kuis kita pada orang lain. Okey, tekan send ni. Baik. Dekat sini kita ada send to email kalau kita nak email kawan kita, ni tajuk dia. Okey. Pada email tu ada tajuk, jadi kita terus send lah. Send. Ni direct kepada email. Maknanya kita tak payah buka email, terus je masuk email dia. Okey. Yang ni yang biasa kita share link lah. Okey. Ini link ni panjang kan, kita shortkan link dia. Maknanya taklah direct je link tu kan, panjang sangat, penuh. Baik, kita shorten URL ni, kita pun copy. Okay. Untuk saya biasa bila saya copy, saya akan masuk ke dia punya Telegram. Okay, Telegram ni era ni memang saya buat untuk diri saya je. Apa-apa bahan semua saya kumpul kat sini. Kenapa? Sebab dalam Telegram dia bila kita simpan, dia tak melibatkan handphone kita. Maksudnya tak kacau memori handphone kita. Jadi saya simpan bahan-bahan saya buat satu grup. Ya, boleh senang je. Cipta satu grup, tapi kita seorang je ahli dia. Sebab kita nak simpan. Apa-apa hal kita nak simpan, kita nak test apa semua ada kat sini. Okey, paste. Baik. Kat sini kalau kita buka, okay, kita jangan buka kat kita ni, kita buka kat handphone kita. Sebab handphone kita ada Telegram yang kita dah buat untuk group. Kalau buka sini memang tak jadilah. Dia akan pergi ke Google Form, dia suruh sign in apa semua. Okay. Baik. Jadi kita tak perlu buka kat situ. Kita buka dekat handphone. Okay. Saya nak cerita, kalau link ni terlalu panjang, cikgu boleh copy link ni. Kat sini ada Bitly ni maksudnya Bitly ni untuk kita shortcut kan kita punya link. Okay. Pastekan long URL yang panjang tadi tu. Sebenarnya dah panjang lah, tapi dah pendekkan sikit. Okay, asalnya panjang, tapi dah pendekkan sikit. Kita nak pendek lagi. Ni kita dah dapat yang pendek. Okay, BITLY ni dapat dah pendek. Kita copy. Tengok ya. Kita paste kat sini. Okay. Okey, dah jadi. Ya, kalau cikgu buka dekat handphone, okey, cikgu buka dekat handphone, ambil Telegram dengan nama cikgu tadi. Okey. Saya try buka ya. Memang jadilah. Ya, terus je. Okey, senang sangat. Okey. Jadi mana tadi ya? Yang ni kan. Okey. Saya terlupa ajar setting tadi kan. Setting. Sebelum kita nak send tadi, saya ajar setting dulu. Maaf lah ya. Saya ni nak cepat. Okey. Caranya nak setting kita punya ni, kalau collect email ni kita nak kumpulkan email kawan-kawan kita kan. Tak perlu ni. Okey, yang ni kita tekan. Yang ni kalau macam kita nak responden yang jawab tu hanya yang ada email ni. Yang ada
email kerajaan ni. Okay, limit tu one response ni boleh. Responden yang menerima tu dia hanya boleh buat sekali je. Okay, yang ni tak payah, yang ni tak payah. Edit ni tak payahlah, tak boleh edit. Tak perlu dia nak edit pun. Okay, dia nak lihat summary, carta pun tak payah. Okay, seterusnya presentation. Okay, presentation ni kalau nak minta dia showkan progress bar apa semua ni tak payah. Kalau nak shuffle question pun tak perlu sebab kita dah tulis 1, 2, 3 soalan tadi kan. Nanti kan berterabur pula mula dengan nombor 3, nombor 2, nombor 4. Tak boleh lah. Kita tak payah shuffle. Shuffle ni dia berteraburkan soalan tu. Okay, yang paling penting make this a quiz. Okay, kena buat lah. Dan yang ni lepas dia dijawab, dia akan dapat lihat skor markah dia. Dan yang akhir sekali kita kena tick ketiga-tiga ni. Okay, miss question. Okay, correct answer dan juga point value. Bermakna dia akan lihat point yang dia dapat, jawapan dan juga kalau miss question tu dia akan lihat lah. Dia akan dapat lihat nanti. Baik, yang ini bila cikgu dah setting, save. Okay, baru send. Sorry ya. Okay, saya ajar sekali lagi send tadi. Okay, biar tu email kalau kita nak direct email kepada kawan kita. Yang ni kalau kita nak nak copy link. Okay, shortkan link tu dulu, copy. Okay, dah kita copy, pangkah, pergi dekat Telegram kita akan paste. Okay, hantar macam tu ya. Ni dah jumpa gambar macam ni kan. Yang tadi kenapa tak ada gambar macam ni? Sebab yang atas dua ni tadi saya saya lupa nak buangkan tick yang responden ni mesti ada email kerajaan. Bila kita dah buang yang tu, kita untick kan, maksudnya kita tak tickkan bahagian tu, maknanya semua yang responden yang bermain kita punya quiz ni terbuka untuk semua. Okay. Tapi kalau yang menggunakan akaun yang bukan kerajaan, dia tak ada tu rasanya. Okay, tengoklah, cikgu kena tengok pada setting lah. Okay, saya ulang sekali lagi. Perkara pertama, mula-mula kita akan tulis tajuk. Okay, kita tulis nama, sekolah, kelas. Kalau kita nak buat section, kita tekan kat sini add section dan kita bina soalan. Okay, bina soalan. Di sini boleh upload gambar. Okay, kita boleh pilih kat sini kan. Di sini ada pilihan-pilihan jawapan. Okay, ini contoh saya upload gambar. Dan bila kita siap bahagian ni, kita boleh make upkan dia. Okay, kat atas ni ada gambar customize tema ni. So, ulang lagi ya. Boleh ambil di sini tema, di sini color, di sini font. Dan di sini preview, kita tengok balik apa yang kita dah buat dan di sini setting. Saya lupa semua nak ajar setting. Baik. Bila kita dah buat semua, dah make up semua, dah tengok bahan yang kita buat, dah setting macam saya ajar sekali lagi tadi ya. Okay, kita dah setting semua. Kita tengok betul-betul. Yang penting ni lah quiz ni. Okay, yang ni, yang bawah 3 ni mesti ada tick. Yang atas ni immediately ni maksudnya bila lepas dia jawab dia akan nampak dia punya skor. Okay, itu yang penting. Okay, yang ni ya, tak payah tick lah. Okay, tak penting. Dan yang ini penting jugalah. Ya, yang ni limit tu. Kalau macam kita nak benarkan dia jawab banyak kali, tak apalah. Ya, kita tak payah tick. Tapi kalau nak dijawab sekali je, kita sekali je. Yang ni tak perlu ya. Yang ni hanya dibenarkan untuk yang ada Kementerian Pendidikan punya akaun lah. Baik. Yang ni edit, tak perlulah, dia tak perlu edit pun. Okay, yang ni tak perlu. Baik, save je. Dah siap. Jadi saya tunjuk, send. Send. Email tak perlu. Ambil yang ni, embed ni yang tengah. Okay, kita shortkan URL, kita copy. Kalau kita rasa sangat, pergi kat Bitly ni. Macam saya ajar tadi, okay, paste dekat sini. Dan kita akan dapat, yang lebih pendek lah. Ya, yang lebih pendek. Dia punya link.
pendek sebab kita tak nak panjang-panjang, kadang penuh dekat MP kan. Baik, yang keduanya saya akan ajar macam mana nak masuk font Jawi. Ni ramai yang tanya kan. Baik, bila nak masuk font Jawi memang susah sikit sebab biasanya font Jawi ni dia ada huruf nga, ada huruf ca, ada huruf nya kan. Baik, di sini nanti saya akan link dalam Facebook. Ini kita font ini yang kita kena guna. Okey. Kita kena guna font ni supaya dekat keyboard kita tulis nanti dia akan keluar semua huruf-huruf yang yang kita nak lah. Contohnya huruf Jawi ni berbeza dengan huruf Arabic kan. Okey. Ini kita akan install Jawi UKM. Ya, Jawi UKM. Jawi UKM ni memang special lah, saya dapat daripada seorang JU. Baik. Caranya kita muat turun. Sini ya, macam biasa. Muat turun. Okay. Kita boleh baca arahan dekat sini. Nanti saya bagi link dia. Baca, muat turun. Bila dah muat turun, bila muat turun, dia akan bagi file dalam bentuk WinZip. Jadi kita ekstrak dulu. Lepas ekstrak kita ambil setup. Bila kita dah setup semua, okay, kita pastikan dekat kita punya ni. Ni ya. Saya tunjuk ya. Dia ada ni. Arabic Saudi Arabia Jawi UKM ni. Okay. Dan ada Arabic 101 ni. Kalau tak ada 101, cikgu kena ikut arahan ni. Ikut je. Masukkan Arabic 101, control panel, load, language, region, semua ni. Okay, bila dah masuk. Okay. Font ni. Okay, font UKM ni, dia boleh baca untuk beberapa font ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Yang ni cikgu kena download juga. Macam mana nak download? Ambil dekat sini. Font Jawi ni. Nampak tak? Dalam dia ceritalah semua. Okay, ambil font Jawi ni. Bila cikgu download, ada beberapa font Jawi tu. Install font Jawi tu masuk dalam font kita. Okay, bila dah buat semua tu, dah buat dua perkara tu. Yang pertama, cikgu muat turun ni. Okay, Jawi UKM. Cikgu setup pun semua dah siap. Bila siap setup, cikgu tengok kat menu bar cikgu ni. Ada ni. Dan bila dah siap yang tu, cikgu akan download font ni ya. Arabic ni, Jawi Osman Taha, Latif Saka Majalah ni dekat sini. Font Jawi ni. Memang dah ada dalam link yang saya akan bagi nanti. Baik, bila dah siap tu, cikgu buka balik dekat sini. Cikgu boleh type Jawi. Okey, contohlah kan. Baik. Untuk type Jawi, huruf-huruf yang special, contohnya huruf kaf, huruf huruf nya, cikgu kena tengok keyboard yang dinyatakan dalam ya. Okey ni. Ni huruf Jawi dia. Dia tak sama ya. Contohnya ca. Ca berada di huruf sin. Kita tekan shift. Kita tekan shift bersama dengan sin. Okey, akan dapat ca. Nga kita tekan shift bersama huruf shin. Okey, seterusnya ga pada huruf dot ni biasa, ini biasa. Wa ni pada huruf short. Ni berbeza sikit. Ni biasa kita jumpa. Kita jangan samakan dengan Jawi biasa. Yang ni dia berbeza sikit sebab dia akan menggunakan Jawi Osman Taha. Okey. Jadi cikgu print lah yang ni sebagai panduan bila cikgu nak type nanti. Ya. Okey. Sekarang contohlah saya tukar dulu ya. Tukar. Jawi ni. Okey, sekarang saya contohnya shift saya tekan sin. Dah ada huruf ca ya. Okey. Contohnya shift saya tekan shin. Dah ada huruf nga. Contohnya shift saya tekan apa lagi huruf Jawi? Pa. Okey, tekan qaf. Shift tekan sa. Okey, jadinya. Apa lagi? Tekan dot. Dah. Okey, ini antara huruf Jawi lah. Kalau nak cari huruf ba pada huruf apa tadi huruf ba? Ba pada huruf short. Shift tekan short. Okey. Sambung pula. Short. Okey. Sekarang kita dah pun dapat. Okey. Saya rasa dah cukup faham. Ya. Saya dah ajar. Yang pertama tadi saya dah ajar ke account. Okey, buka form, bina kuis, preview, respon dan juga share. Semuanya saya dah ajar. Dan untuk ustazah yang nak download form
Jawi, kita nak type macam mana nak keluar huruf Jawi yang special tu. Okey, huruf C, huruf P, huruf Nya, huruf G, huruf V. Jadi saya akan bagi link ya. Nanti buka link ni, dia akan buka ni cara install Jawi di komputer dengan betul, iaitu Jawi UKM. Okey, Jawi UKM ni saya tekan sekali lagi, muat turun. Okey, saya letakkan dalam laptop cikgu, pastikan ada menu 1 2 3 4 ni. Dan cikgu installkan font Jawi. Bila dah install font Jawi ni, install pula dalam font dalam komputer cikgu. Itu saja. Okey. Jadi mudah sangat cikgu buat kuis di Google Form. Okey, sampai di sini saja. Harap cikgu boleh subscribe channel saya dan boleh buatlah kuis banyak-banyak untuk anak murid kita. Dan manfaatkanlah cuti ni buat perkara-perkara yang boleh memberikan sesuatu yang manfaat untuk murid kita. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bercuti.